Okey, dalam topik pengurusan data ni, okey, kita ada dua bahagian. Okey, bahagian hari ni kita hanya belajar untuk bahagian yang pertama iaitu tafsir data. Okey, bahagian yang kedua ialah selesaikan masalah. Yang tu nanti next class baru kita belajar selesaikan masalah. Okey, untuk hari ni kita belajar tafsir data dulu. Okey, dengar baik-baik. Okey, macam mana cara kita nak tafsir data? Ada 3 cara. Okey. Cara yang pertama dengan menggunakan piktograf. Okey. Macam mana piktograf? Ini macam ni. Okey, jadi bila kamu jumpa jadual macam ni, ini adalah piktograf. Kita panggil dia piktograf. Okey, yang kedua dengan menggunakan kaedah carta palang. Okey, macam mana rupa carta palang ni? Okey, ini. Ini dia kita panggil carta palang. Carta palang dia ada paksi X, dia ada paksi Y. Okey. Ni juga kita panggil dia carta palang. Tetapi yang ni adalah carta palang mengufuk. Okey. Yang ni adalah mencancang, carta palang mencancang. Okey. Kemudian yang ketiga kita boleh tafsir data dengan menggunakan carta pi. Okey, carta pi itu macam mana? Macam pi lah. Okay, bentuk dia bulat. Okay, ini adalah dalam bentuk 3 dimensi. Okay, biasanya carta pi ni dia menunjukkan peratus. Okay, peratus. Jadi jumlah peratus keseluruhan tu adalah 100%. Yang ni adalah 2 dimensi. Carta pi dalam bentuk 2 dimensi. Okay, jadi kamu kena tahu cara kita untuk tafsir data adalah menggunakan piktograf atau carta palang atau carta pi. Okey, kita pergi ke bahagian lebih lanjut. Okey, macam mana cara kita nak tafsir daripada piktograf ni? Okey, ini menunjukkan piktograf. Okey, macam mana kita nak tafsir? Okey, yang pertama sekali, langkah-langkah dia ialah tajuk. Yang kita tunjuk ni adalah tajuk. Yang ditunjuk ni tajuk dia adalah jisim bahan kitar semula. Okey, jadi piktograf ni mewakili jisim bahan kitar semula. Yang kedua, dia mesti ada apa tu? Jenis-jenis bahan dalam data. Itu kita panggil jenis-jenis bahan dalam data. Apa jenis dia? Surat khabar, tin aluminium, plastik, bahan-bahan lain. Okey. Yang ketiga, dia mesti ada perwakilan data tu. Okay, nilai perwakilan, petunjuk dia. Maksudnya petunjuk ni dia kata satu gambar bulatan tu mewakili 5 kilogram. So surat khabar ada 5 gambar bulatan. Jadi maksudnya jumlah jisim surat khabar tu 5 darab 5. So dapat 25 kilogram. Dan yang keempat, kamu boleh buat kesimpulan daripada piktograf tu. Apa kesimpulan yang kamu boleh buat? Jisim surat khabar adalah yang tertinggi dikumpulkan iaitu 25 kilogram. Kamu boleh lihat juga jisim plastik yang paling sedikit iaitu 25 kilogram. Okay? Dan keseluruhan kesimpulan dia kamu boleh cakap jumlah jisim semua bahan kitar semula ialah 50 kilogram. Okay. Ini adalah antara kesimpulan yang kamu boleh buat, boleh nyatakan. Okay. Yang paling tinggi, yang paling sedikit siapa dan jumlahnya. Bergantung kepada tajuk dia. Apa dia tajuk dia? Jisim. So jumlah jisim. Kalau dia kata bilangan, bilangan. Okay. So kita pergi ke sini. Ini dalam bentuk piktograf. Okay. Daripada piktograf ni kamu boleh tafsir. Bila boleh tafsir dalam bentuk carta palang macam ni. Tadi jisim kitar semula dalam bentuk piktograf. Okay, sekarang dalam bentuk carta palang. Carta palang mencancang. Menegak. Dia punya bar dia tu menegak. So kat sini paksi X dia kita letak jenis-jenis bahan. Okay. Biasanya paksi X tu kita letak jenis-jenis bahan. Dan paksi Y ni adalah jisim dalam kilogram. Jadi jisim dalam kilogram ni bergantung kepada
nilai maksimum, berapa nilai maksimum dia. Yang tadi nilai maksimum dia adalah surat khabar yang paling banyak. Maksimum tu adalah yang paling banyak adalah 25 kilogram. Jadi dia pilih untuk buat sifar 5. Mesti bermula dengan sifar, sifar, sini mesti sifar. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kamu boleh juga buat dalam sifar 2, sifar 2, 4, 6, 8, 10. Tetapi dia punya paksi Y dia ni akan lebih panjang, lebih tinggi. Jadi kamu kena pandai pilih kamu nak dalam gandaan berapa dia punya paksi Y ni. Kalau kamu nak buat dalam gandaan 1, sifar 1, 2, 3, jadi dia lebih panjang, maksudnya lebih banyak dia punya skala dia tu. Jadi sebab dia ada 25 je, sehingga 25, so kamu kena pilih yang cantik. Dalam sifar 5, cantik lah ni. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 5 je. Dia boleh tinggi sampai sini. Jadi dia mudah nak baca dan juga senang nak bina. Kamu kena pilih skala yang tepat. Jangan pilih 10 pula, sifar 10, sifar 10, 20, 30, 40, 50. Dia sikit sangat pula. Kurang daripada 5 tak nak. Dia mesti lebih daripada 5 ataupun kurang daripada 10. Lebih daripada 5 dan kurang daripada 10. Jadi kamu kena pilih skala yang betul. Jadi ini dalam bentuk carta palang dan yang ini adalah dalam bentuk carta pi. Nampak tak? Dia tukarkan bilangan tu kepada peratus. Kita dah belajar macam mana cara nak tukarkan kepada peratus. Jadi kamu kena ingat balik lah macam mana nak tukar kepada peratus. Siapa ingat macam mana nak tukar kepada peratus? Ada siapa-siapa ingat tak? Macam mana? Darab 100. Okey, darab 100. Apa yang nak di darab 100? Pecahan apa? Okey, contoh kalau kita nak tukarkan surat khabar ni kepada peratus kan? Okey, tengok berapakah bilangan surat khabar jisim dia. Kat sini kita nampak 25 kan? Jadi kamu ambil 25 bahagi dengan jumlah. Jumlah dia semua adalah jumlah 50. Jumlah dia 50. Jadi kamu tulislah 50. Darab dengan 100%. 100% tak muat. Sorry. Jadi kamu boleh tulis macam ni lah. Ni 100% 25 darab per 50 darab 100%. Jadi kamu akan dapat 50%. Bahan-bahan lain tu pun macam tu juga cara, tetapi peratus yang dekat atas ni dia tukar. Apakah dia punya bilangan? Bilangan yang kat atas ni, bilangan bahan-bahan lain berapa bilangan bahan-bahan lain? 5. Jadi ni jadi 5 per 50 darab 100%. Jadi jumlah dengan darab 100% tu adalah boleh ubah malak. Maknanya tetap. Tetap. Dia tak berubah. Yang berubah hanya ke atas ni. Bilangan tu. Berapa bilangan bahan yang kamu nak cari tu. Peratus dia tu. Okay, so jadi kamu dah jelas macam mana cara tafsir data. Dah jelas Jadi kita pergi ke latihan dalam buku teks muka surat 171 dan 172. Kita pergi ke 171 dulu. Soalan nombor 1 ni. Jawab soalan berpandukan piktograf yang tak lengkap seperti di bawah. Yang ni kamu boleh photostat gambar ataupun lukis gambar. Salin dia punya soalan macam ni. Soalan A. Berapakah beza jualan topeng muka antara bulan Januari dengan April? Sekarang dia nak beza. Guna MT berapa? Mana-mana MT. MT mana yang kamu lebih banyak lagi? Rasanya kamu boleh guna MT3 lah. MT3 banyak lagi kan? Okey, jadi sekarang ni dia nak beza
jualan topeng muka antara Januari hingga April. Jadi kamu bulatkan beza. Beza maksudnya kena tolak. Operasi tolak. Okey, sekarang dia nak Januari dan April. Januari dan April sahaja. So kamu kena kira untuk bulan Januari. Untuk bulan Januari. Okey, tengok dekat piktograf ada berapa kotak untuk Januari. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi kamu tulis 4. Petunjuk dia, satu kotak mewakili 20. So 4 darab 20. Okey. Jadi kamu tengok dekat sini 4 darab 20 berapa? So kamu tulis 4 darab 2 dulu. 4 darab 2 ialah 8. So sifar turun. Turunkan sifar. Jadi 80. Okey. Ini untuk Januari. Kemudian kita kira untuk April. April, kita tengok dalam piktograf ada berapa kotak untuk April. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi 8 kotak. Okey, 8 kotak darab dengan 20. Okey, guna kaedah macam tadi. Okey, 8 darab 2. Tengok. Okey, 8 darab 2. So 8 darab 2 ialah 16. Okey, sifar tu turunkan ke bawah. Jadi dapat 160. Okey, kita dah cari bilangan jualan untuk Januari dengan April. So sekarang kita nak cari beza dia pula. Okey, jadi beza bermaksud tolak, operasi tolak. Okey, so 160 ambil nilai yang banyak. Banyak tolak sedikit. Tolak 80. Okey, so dapat 80. Okey, 80. Dah siap? Belum. Okey. Boleh. Boleh. Okey, kita tengok soalan B. Okey, soalan B dia kata bilangan topeng muka yang dijual pada bulan Mac ialah 30 kotak kurang daripada Februari. Apa maksud 30 kotak kurang daripada bulan Februari ni kan? Ni. Jadi dia kata Mac kat sini tak ada. Jadi kat sini kamu boleh letak dekat jadual tu kan. Kalau kamu jawab peksa, kamu terus je letak benda dah ni. Okay, yang dia tulis dekat dalam jadual tu 30 kotak kurang. Kurang daripada Februari. Okay, jadi kamu tulis kat situ 30 kotak kurang daripada Februari. Okay, Mac, untuk Mac. Okey, jadi sekarang dia tanya berapa kotak topeng muka yang dijual pada bulan Mac. Jadi kamu kena kira. Okey, kamu kira macam mana? Okey, 30 kotak kurang daripada ni Dia bagi kat sini 30 kotak kurang daripada bulan Februari. Okey, kamu keluarkan dia punya maklumat. 30 kotak kurang daripada Februari. Okey, so kamu tafsirkan data ni yang dia kata ni kurang daripada, maksudnya operasi tolak. Okey, tolak 30. Jadi bulan Februari berapa? Bulan Februari dekat sini kita nampak 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi bulan Februari ialah 5 darab 20. Okey, bulan Februari adalah 5 darab 20. So 5 darab 2, tengok 5 darab 2 adalah 10. So bawa sifar ke bawah, dapat 100. Okey, jadi untuk bulan Mac, ni kita nak cari bulan Mac. Okey, kurang daripada maksudnya tolak. Okey, jadi 100 tolak 30. So dapat 70. Okey, itu untuk bulan Mac. Okay. Jadi siapa yang dah siap, dia boleh buat
C. Cuba. Okey, jadi kita pergi ke soalan seterusnya iaitu soalan C yang ni. Okey, soalan C. Dia nak kamu cari, okey, jualan pada bulan Mei adalah 5% lebih daripada bulan April. Jadi kat sini kamu kena take note kat sini, highlight kan yang dia kata ni. Okey, 5% lebih daripada bulan April ni. Okey, yang ni yang kamu kena highlight. Okey, lebih daripada, tadi kurang daripada tolak. Kalau lebih daripada maksudnya? Tambah. 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 Okey, ni adalah operasi tambah. Okey, jadi nombor 1, soalan dia nak kamu cari jualan pada bulan Mei. Okey, nombor 1 kita nak cari jualan pada bulan Mei. Okey, jadi kita cari nombor 1 dulu. Okey, untuk cari bulan Mei kita kena tahu 5% tu banyak mana kan. Jadi kita, apa maksud 5% lebih daripada April ni? Okay, jadi kita kena tahu dulu berapakah 5%. Berapa 5% ni? Kan? Okey, jadi 5%, 5% darab dengan bulan April. Ada berapa tadi bulan April? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 darab 2, 16, 160 tadi kan? Jadi bulan April ni adalah 160. Okay? Jadi kamu cari dulu berapakah bilangan 5% tu. Okay? So kita potong kaedah pemansuhan. Tifa potong 1. Okay. Jadi 16 darab dengan 5 dapat berapa? 16 darab 5 berapa? Kira dulu ni. Okay. 16 darab dengan 5 dapat 30, 80. Okay. So sekarang kita nak cari 80 bahagi dengan 10. Okay, jadi dapat 8. Okay, jadi lebih 8. Maksudnya 5% tu maksudnya 8. Okay, so jualan pada bulan Mei ialah, kamu tulis kat sini. Mana apa hijau Okay, jadi bulan Mei ialah lebih daripada April. Jadi April adalah 160 tambah 8. Okey, macam tu Jadi 168. Nombor 2. Okey, dia nak jumlah jualan dari Januari hingga Mei. Okey, tadi kita jumpa tadi kita buat kan Januari berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi ada 4 Januari, ada 4. So 4 darab 20 ialah 80. Okay, Februari ada 5 5 darab 20 ialah 100. Okay, bulan Mac tadi kita cari berapa bulan Mac? Mac ada 70. Okay, Mac 70. Okay, untuk bulan Mei 168. Okay, so kamu jumlahkan ke semua sekali, ambil data yang kita dah kira tadi. Okay, Januari 80. Okay, nampak tak purple? Tak nampak. Okay, jadi 80 tambah 100 tambah 70 tambah 160 dan akhirnya ditambah 168. So tambahkan ke semua sekali, kamu akan dapat okay, 8, 9, 10, 15. 15 tambah 6 berapa? 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 tambah 6, 20. 1 tambah 6 berapa? 27. Okay, 27. Okay, 2, 3, 4, 5. 578. Itu jawapan nombor 2. Okay. Okay, tengok soalan D. Okay, yang ni. Okay.
Yang ni melibatkan untung dengan rugi tu yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. Dia kata, dia tanya apa ni soalan dia, sekotak topeng muka mengandungi 50 unit dan harga kosnya ialah RM30. Harga jual seunit topeng muka ialah 80 sen. Hitung keuntungan jualan yang diperoleh pada bulan Februari. Maksudnya dia nak pada bulan Februari punya keuntungan. Okay, sekarang dia bagi harga kos untuk satu kotak. Harga kos satu kotak ialah RM30. Jadi kita nak cari untung. Untung ialah harga jual tolak harga kos. Okay. Sekarang ni harga kos yang dia bagi, dia dah bagi untuk sekotak adalah RM30. Okay. Sekarang kita nak cari harga jual. Tapi dekat sini dia beri harga jual seunit topeng muka dia bagi 80 sen. So kita nak cari harga jual untuk sekotak. Okay. Jadi harga jual untuk sekotak ialah, jadi satu kotak tu ada 50 unit. So kamu darabkan 50 unit darab dengan 80 sen. Darab dengan 80 sen. So kamu akan dapat 8 darab 5, 40. Tengok 8 darab 5, 40. So ada 2 kosong ni. 2 kosong bawa turun. Ni dalam sen. Okay. Tapi nak tukar kepada RM. Okay. Letak RM. Dan kamu letak titik 1, 2 dari SAR tu 1, 2 titik. Jadi dapat RM40. Okay. Jadi harga jual dia adalah RM40. Jadi untuk keuntungan satu kotak, keuntungan untung satu kotak. Satu kotak. Untung satu kotak ialah berapa kat sini? Okay. Untung ialah jual tolak kos. Okay. Jadi jual ialah RM40. Tolak kos dia RM30. So untung untuk satu kotak RM10. Okay. Jadi sekarang dia nak untuk bulan Februari. Jangan tertinggal pula, dia nak untuk bulan Februari ni. Okay. Jadi kamu cari untung bagi bulan Februari. Untung bulan Februari. Okay. Jadi tengok bulan Februari ada berapa bilangan bulan Februari? Berapa tadi? 100 kan? Kan? Februari ada 100, 1, 2, 3, 4, 5. 100 kotak. Jadi 100 kotak. Februari ada 100 kotak. Jadi darab dengan RM10. Okay, jadi keuntungan untuk bulan Februari dia dah dapat RM1,000. Nampak tak macam mana nak kira ni? Jangan lupa pula. 1, 1, 1. Jadi kosong kat ujung tu 3 kan? Ada 3. 1, 2, 3 turun bawah. Dah dapat RM1,000. Untung betul lah. Siapa yang buka kilang jual topeng muka ni. Jadi dalam bulan Februari dia dah dapat untung RM1,000. Okey. Dah siap? Faham tak? Faham. Faham Faham. Okay. Kita bincang nombor 1 je. Okay. Ada tiga soalan kat situ. Okay. Ada melibatkan carta palang dengan carta pi. Okay. Carta palang dengan carta pi. Okay. 3 lagi soalan tu nanti kamu kena buat sendiri. Okay, buat sendiri. Boleh tak buat sendiri ni? Boleh. Hantar dekat situ. Boleh. Okay, boleh. Bagus.
Jadi lepas buat hantar dekat GC lah macam biasa dalam GC. Ni nombor 1. Okay, soalan D kan. Semua dah siap? Boleh kita pergi ke soalan seterusnya? Boleh. Okay, boleh. Okay, jadi kita pergi ke soalan seterusnya, soalan E. Soalan E. Soalan E ni dia nak tanya pendapat pula. Okay. Pada pendapat kamu, mengapa jualan topeng muka pada bulan April paling tinggi? Terangkan. Siapa boleh jawab? Kes COVID bulan April. Sebab waktu tu ada wabak. Sebab tu ada wabak. Okey, boleh diterima. Kamu kena sebab April ada pakai mask. Okey, boleh diterima tapi kamu kena letak jawapan lebih spesifik. Kenapa jualan bulan April tu paling banyak? Dia jawab jerebu. Jerebu boleh terima. Okay, kes COVID pun boleh terima. Tapi kita kena detailkan dia. Macam mana nak detailkan dia? Kamu tulis macam ni. Okay. Yang pertama, jerebu. Jerebu yang menyebabkan macam BM. Okay, nyatakanlah kenapa menyebabkan ramai memerlukan. Yang kedua, sebab permulaan wabak. Ni pun boleh juga terima. Atau kamu boleh pilih nombor 1 atau nombor 2, permulaan wabak COVID. Okay. Ramai memerlukan lah Okay, itu je jawapan dia. Soalan nombor 2. Okay, note A tu, untuk A kamu kena cari 2 jenis cat yang bila dijumlahkan akan menjadi 1.4 liter. Okay. B, berapa purata isi pada cat yang telah digunakan? Purata, ingat lagi tak masa tahun 5 kamu dah belajar? Ada belajar macam mana nak cari purata. Purata ialah jumlahkan semua sekali bahagi dengan bilangan item. Okay, bilangan item berapa ni item dia? 1, 2, 3, 4. 4 item. Item dia ada 4. Jadi jumlah tu kamu kena cari berapa jumlah ke-4 ni. Isi padu dia tu. Cari jumlah isi padu bahagi dengan bilangan item. Itu dapat purata. Okay, yang ni adalah formula untuk mencari purata. Okay, yang C pula, hitung baki isi padu cat jika kapasiti setiap tin ialah 1 liter. Baki isi padu cat jika kapasiti setiap tin adalah 1 liter. So, cat warna hijau, jumlah dia semua, 1 tin tu semua 1 liter. Maksudnya ni 1 liter, 1 liter, 1 liter, 1 liter. Jadi jumlah semua ada 4 liter. Betul? Jadi 4 liter kamu tolak dengan jumlah kesemua cat tu. Berapa jumlah tu. Okay, 4 liter tolak jumlah. So kamu akan dapat baki. Okay, yang D pula 3/5 daripada baki isi padu cat digunakan. Daripada baki ni kamu cari 3/5 daripada baki ni. Berapa digunakan untuk mengecat rak buku. Hitung isi padu cat dalam mililiter. Jadi ni dia nak dalam mililiter.
yang digunakan. Hitung isi padu cat dalam mililiter yang digunakan. Yang diguna untuk mengecat rak buku tadilah. Jadi kamu cari 3/5 daripada baki. Daripada maksudnya darab baki. Baki kamu cari macam mana? Yang daripada C ni tadi. Jadi kamu cari hijau berapa? Hijau 0.5 liter. Biru berapa kat sini? Bacaan dia. Berapa? Ni tengok 0.1, 2, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, sini 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Okay, jadi kamu tengoklah bacaan colour biru berapa, bacaan colour putih berapa, bacaan colour purple berapa. Jadi kamu tambahkan dapat jumlah. So kamu akan dapat nak cari baki. Okay, dan kamu bawa dekat bawah ni. Okay, baki 3/5 darab baki berapa? Jadi baki darab dengan 3 bahagi dengan 5. Okay, kamu akan dapat dalam liter. Dalam liter. Tapi sekarang dia nak kamu cari dalam mililiter. Nak dalam unit mililiter. So liter nak tukar kepada mililiter. Kena buat apa? Lembu makan lalang. Ingat, lembu makan lalang. Okay, bahagi ke darab. So kamu tukarkan kepada unit mililiter. Okay, itu cikgu bagi macam mana cara nak buat lah. Okay, untuk seterusnya soalan C dan nombor 3 dan nombor 4 kamu cuba buat sendiri dan hantar dekat dalam Google Classroom. Okay, tapi sebelum tu nanti cikgu akan bagilah dia punya skema jawapan dekat dalam grup Telegram Matematik. Kamu boleh semak jawapan sendiri. Okay, cuba buat dulu supaya kamu nampak, okay, kamu faham ke tak, pemahaman kamu macam mana. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. So siapkan. Okay, dan kalau dah siap boleh hantarlah dekat cikgu. Okay, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Cikgu. Ya? Ya, Mawada? Yang nombor 2A tu, dia nak nama je ke dia nak tambah sekali? Okay, kamu kena cari dulu cat. Contohnya kamu cari cat warna hijau, kan? Hijau berapa? 0.5. Dan kamu cari lagi pasangan yang mana? Dia nak 2. Cat warna apa lagi? Cat warna putih contohnya. Contohnya cat warna putih 0.6. Jadi kamu tambahkan, hasil tambah tak dapat 1.4 liter. Dia nak hasil tambah dia mesti 1.4 liter. Kamu tunjukkan dia punya isi padu dia tambah. Hasil tambah isi padu tu mesti 1.4 liter. Jadi kamu dah bolehlah nyatakan. Jadi cat warna apa? Warna hijau dengan warna biru. Warna hijau dengan warna putih ataupun warna biru dan warna purple. Okay, mesti ada 2 jenis cat. Okay, dan kamu nyatakan dia punya hasil tambah isi padu tu. Okay, hasil tambah bagi setiap cat tu berapa. Okay, jadi cat biru berapa tambah dengan cat purple akan dapat 1.4. Contoh, itu contoh Jadi kamu kena cari sendiri dalam tu. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Tak ada. Okay, tak ada Cikgu bagi jawapan kat classroom ke? Bagi jawapan kat classroom. Cikgu akan bagi jawapan dekat dalam Telegram Matematik. Nanti kamu akan semak sendiri jawapan dan cikgu bagi skema dia. Skema jawapan. Kamu semak dan hantar dekat dalam grup Google Classroom. Okay, itu sahaja. Faham semua Faham. Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi kita jumpa lagi untuk tutorial. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Okay. Waalaikumsalam.